Abu Amir bin Mak Amin. Bekerja sebagai seorang cleaner atau tukang sapu. Kalau sebut pasal pengalaman bekerja sebagai seorang cleaner ni, kerjanya macam-macam. Ada yang jaga bangunan, ada yang jaga tandas, ada yang sapu sampah tepi-tepi jalan. Jadi kalau kerja siang ni taklah seram sangat. Tapi kalau sebut bila kerja malam tu, kadang-kadang membawa sampai ke tengah malam. Seperti sapu sampah di kawasan-kawasan stadium lepas perlawanan bola sepak. Kalau sebut tentang perkara pelik bila bekerja waktu malam ni, saya ada jugalah pengalaman saya yang boleh dikongsikan. Pada satu malam tu, saya dan sekumpulan rakan kerja saya ditugaskan untuk membersih dan menyapu sampah di satu kawasan yang diarahkan. Disebabkan oleh kumpulan kami ni tak ramai pada malam tu, jadi kami terpaksalah agihkan bahagian-bahagian kerja masing-masing. So terpaksalah bekerja secara bersendirian lah. Macam biasa saya pergi ke motor saya, ambil barang-barang dan peralatan saya, terus dengan kerja saya. Sebaik saya mulakan kerja saya, tengah leka untuk saya bersapu sampah, tiba-tiba saya rasa macam pelik pada satu malam tu. Bila mana satu angin kuat lalu di depan saya. Pandangan saya pada masa tu, saya cuma perhatikan tepat pada sebatang pokok. Bila saya amati betul-betul pokok tu, saya nampak ada selai kain tergantung kat pokok tu. Tak apalah, saya abaikan. Saya sambung balik kerja saya. Tak lama kemudian, angin yang sama datang. Tapi kali ini dia datang dengan bunyi anjing. Anjing menyala. Sayup je bunyi anjing. Jadi, saya beralih pandangan saya ke belakang, ke mana arah bunyi anjing tadi. Bila saya balik ke belakang, saya perhatikan pada pokok tadi. Saya pergi dekat dengan pokok tu. Tapi bila saya dekat je dengan pokok tu, kain yang ada pada pokok tu, dia terbang pergi ke satu pokok yang lain. Saya tergamam kejap masa tu. Apa lagi? Maklumlah, saya ni bukannya berani sangat sebenarnya. Saya letak barang-barang saya capai motor, saya balik. Seminggu jugalah saya demam. Jadi apa yang pastinya pada kain tu yang saya nampak tu, ada kesan tumpuk-tumpuk darah. Dan rupa bentuk kain tu pun memang menyeramkan lah. Dan satu lagi nasihat saya, sebenarnya kena ada persiapan jugalah dari segi fizikal dan mental. Sebab sebenarnya ia satu kerja yang mencabar. Bukan mudah sebenarnya. Itu sajalah nasihat saya. Puan Farah bertugas di sebuah bangunan di ibu kota. Hampir 5 tahun saya bertugas di bangunan tersebut. Pada satu malam, ketika saya menuju ke tingkat atas untuk cuci tandas yang terakhir, saya terdengar macam ada bunyi sesuatu dalam sebuah tandas yang belah hujung sekali. Tiba-tiba saya terasa takut nak ke tandas tu. Kena pula dengan lampu kat luar semula dipadamkan. Tiba saya kat tempat tu, saya tengok tak ada siapa pun kat dalam tu. Tapi saya ada terdengar bunyi sesuatu. Orang sedang menyelongkar dalam tong khas. Saya cuba cek semua tandas dalam semua tandas. Tapi tak ada siapa pun, tak ada apa pun, kosong. Saya terus pergi ke tandas yang terakhir. Saya dapati pintu tertutup, kunci daripada dalam. Saya buat tak kisah je sebab saya sangkakan mungkin ada orang kat dalam tandas tu. Lepas tu saya teruslah ke sinki cuci muka. 10 minit jugalah saya tunggu. Tiba-tiba rasa macam tak sedap hati. Saya pergi balik ke tandas tu. Tengok. Terkejut. Pintu tandas terbuka dah. Orang tak ada. Tapi dalam hati saya pun berkata, bila pula masa orang ni keluar? Tak nampak pun. Saya berasa takut. Mana taknya 10 minit. 10 minit kat ni kan, dekat
keluar menunggu sementara dia nak keluar tu. Tiba-tiba pintu dah terbuka tanpa berlengah. Lepas tu saya keluar daripada tandas tu dengan perasaan takut, macam-macam lah fikir. Itulah pengalaman yang saya tak boleh lupakan sepanjang saya bekerja di bangunan tu. Seserik pun ada tak masuk nak buat kerja macam tu lagi. Ya. Saya Ani. Saya bekerja di Syarikat Cempaka selama 6 tahun sebagai cleaner. Pada satu malam, akak bekerja lebih masa. Maklumlah kalau nak dibandingkan gaji cleaner tak adalah sebesar mana. Tapi akak buat kerja macam biasalah. Akak bermula buat kerja daripada tingkat 3 sampailah. Macam biasa akak buatlah. Akak menyapu, mengemas dan mengemop. Seperti biasalah. Bila akak dah siap semua buat kerja, akak pun mulalah nak turun ke bawah menggunakan lift. Bila akak turun ke bawah sampai ke tingkat 2, pintu lift terbuka. Lift pun berhenti. Akak pun jadi heran. Kenapa pintu lift ni terbuka? Kemudian akak tutup balik. Dia terbuka balik. Akak tengok tak ada orang pun yang nak masuk. Dah lama-lama akak tekan lama-lama butang pintu lift tu sampai tutup lift tu. Kemudian akak turun. Kemudian akak pun rasa lega lah. Bila akak dah rasa lega, akak pun meletak barang ke dalam tu. Kemudian akak terus nak balik. Sampai ke lobi, akak nampak seorang perempuan menyapu. Akak nampak muka perempuan tu serupa macam muka akak, saling tak tumpah. Di situ akak terkejut dan akak menggigil dan tergamam sekejap. Akak terus keluar, terus balik. Itulah pengalaman akak selama akak bekerja sebagai cleaner yang akak tak boleh lupakan.